Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam program seminar kebangsaan alam dan tamadun Melayu memperkasa warisan sejarah adat dan jati diri tamadun bangsa yang kita teruskan lagi pada petang ini dengan seorang lagi pembentang. Izinkan saya untuk berkongsi berkenaan dengan latar belakang beliau. Beliau merupakan seorang anak jati Kuala Pilah Negeri Sembilan, memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang komunikasi tradisional Melayu daripada Universiti Melaya. Seterusnya beliau telah menyambung pengajaran di peringkat universiti di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak bermula pada tahun 1997. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai pengarah Institut Peradaban Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Bidang pengkhususan beliau ialah sastra tradisional, kesenian, kebudayaan, adat Melayu, puisi moden, drama dan teater Melayu. Sekarang ini beliau menjadi fellow penyelidik kanan di Institut Alam dan Tamadun Melayu Atma Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Beliau merupakan penyandang anugerah tokoh warisan kebangsaan bagi kategori orang hidup Jabatan Warisan Negara pada tahun 2018. Dengan ini majlis menjemput Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Sarudin bagi menyampaikan pembentangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bahagia tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati moderator, pengarah, ahli jawatankuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang sempat hadir pada petang ini. Ya, tak balik kampung hati sehibur, tak dapat jumpa ramai kawan kata. Kau nak tahu tompek asal hamba kampung dia Kocik, Kuala Pilah Negeri Sembilan. Itu adalah terumba. Itu adalah terumba. Kalau di Negeri Sembilan panggilnya terumba, dan kalau di Minangkabau panggilnya tambu. Ya, panggilnya tambu. Hari ini saya akan bercerita tentang mengenali adat pepatih melalui tambu alam Minangkabau. Ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh menyoal saya di akhir pembentangan saya nanti. Ya, dan saya akan sebut dalam webinar ini, ya, setiap kebudayaan ada cara untuk mewariskan pengetahuan tentang sejarah masyarakatnya, sejarah wilayah, asal-usul, nilai-nilai dan sebagainya. Jadi salah satu cara untuk disimpan ya bahan-bahan tersebut adalah melalui tambu ataupun melalui teromba ataupun kadang-kadang dipanggil tarambu. Terdapat juga tarambu Batak, ya, tarambu Batak berisi silsilah garis keturunan secara patrilineal dalam suku Batak. Ini secara sepintas lalu. Kalau di Negeri Sembilan namanya teromba ataupun dikatakan sebagai peraturan undang-undang kehidupan masyarakatnya, yang di dalamnya ada pantun, soloka, ya, pepatah, petitih, perbilangan, terasul, dan banyak lagi dalamnya. Kalau saya boleh sentuh, ada pun awal tatkala masa dahulu, naik di atas bukit bintang penjaring berkecalang pelantak besi, kemuntung membilang tungku penyengat di atas timba jalan simpang 4, selilit pulau Perca, selembang tanah Melayu, sealam Minangkabau, sealam juanan terbuka air segantang selubuk, selenyap bunyi malam. Kok gagak dah jadi hitam, kok bangau dah jadi putih. Itu namanya terasul yang wujud dalam teromba yang saya sebut sepintas lalu. Kalau di Jambi dipanggil soloko Jambi, soloko, ya, soloko Jambi. Tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun, ya, yang ditampilkan dalam upacara adat perkahwinan kebanyakannya. Ya, biasanya disampaikan dalam bentuk ungkapan, peribahasa, pantun, pepatah, petitih. Hampir-hampir sama dengan Minangkabau,
dan hampir sama juga dengan Negeri Sembilan. Kalau di Minangkabau dipanggil Tambo, Tambo Minangkabau, ataupun dia panggil juga sejarah asal usul salah silah. Ya, ada yang dalam bentuk prosa dan ada juga yang dalam bentuk puisi. Tambo tujuannya adalah untuk memperkuatkan hujah, untuk beri penilaian dan memberi pengajaran. Terdapat bentuk tambo seperti tambo batu, ditulis pada batu. Ya, tambo tulang, ditulis pada tulang. Tambo kulit, ditulis pada kulit. Tambo loyang, ini yang tertua, lebih 200 tahun. Yang di dalamnya banyak menceritakan sejarah, asal-usul, adat, dan macam-macam lagi yang ada kaitan dengan adat Minangkabau dan adat pepatih itu sendiri. Ya. Dan kemudian ada juga tambo kain, dalam bentuk kain. Ya, tambo buku. Ini sudah agak baru dan sudah agak moden. Contoh ungkapan tambo itu. Ya, contoh ungkapan tambo itu, di mana titik palito di balik pelong nan betali. Di mana asal nenek kita di puncak Gunung Marapi. Ini dah tuan-tuan dan puan, saya ungkapkan satu contoh ya yang dalam dipaparkan itu, tuan-tuan boleh baca sambil lalu dan saya tidak akan menceritakannya dan tuan-tuan boleh dapatkan nanti daripada urus dia untuk bahan yang saya buat itu. Si raut bari bahulu diasah mako bamato, laut sahaja nan dahulu, mako bernama Pulau Peroco, darek bersentak naik air, bersentak turun. Itu menceritakan nenek moyang dahulu yang pergi ke sebelah darat dan pergi ke sebelah laut. Dan kemudian tambo juga adalah sebagai pengetahuan adat. Tambo bukan mudah untuk dipahami. Banyak pendapat mengatakan tambo ini 2% sahaja kebenarannya. Tetapi saya tak marah orang berkata begitu. Tetapi sepatutnya kalau untuk memahami tambo, kita perlu lihat yang tersurat. Ya, dalam bahasa Minangnya yang tersurek katanya. Yang tersirat, yang tersirek. Jadi maknanya kita perlu ada keilmuan yang memahami lambang-lambang yang ada dalam tambo tersebut. Misal kata, kuk gagak dah jadi hitam, kuk bangau dah jadi putih. Gagak ini dilambangkan orang Minangkabau yang datang dari laut, ya, datang ke Negeri Sembilan dan kemudian sampai ke Negeri Sembilan dia bergabung. Gagak ini bukannya orang Minangkabau. Gagak ini adalah orang Negeri Sembilan. Orang asal, orang asli. Ya, orang asli Negeri Sembilan. Dan kuk bangau dah jadi putih adalah orang Minangkabau. Dia bergabung dengan orang Minangkabau, berlaku perkahwinan. Gagak dengan bangau. Maka akhirnya lahirlah suku Biduanda. Ya, sebenarnya. Untuk memahami tambo perlu fahami falsafah amalan Minangkabau dan fahamkan bahasanya sendiri. Kalau kita tidak faham, maka sukar untuk kita mentafsir. Ada tambo yang disampaikan secara lisan, ada secara tulisan. Ya, ada juga tambo asli, tambo sadoran dan tambo terjemahan. Ini saya bagi tahu ya secara sepintas lalu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kajian saya ini saya mengambil ya tambo daripada manuskrip yang bertarikh 1822. Tadi ada ditunjukkan sepintas lalu di paparan tadi, itu adalah contoh manuskripnya. Ya, berdasarkan watermarknya, ianya adalah 1822. Mempunyai 18 lembaran yang bersambung. Ya, tiap-tiap lembaran 18 inci panjangnya. Dan dengan ini panjang keseluruhannya adalah 252 inci. Bersamaan 21 kaki panjangnya. Saya dibantu oleh Encik Bazri ya untuk melihat, dan kemudian dibantu oleh Encik Khairuddin Haji Kudri yang saya kenal melalui email
Kemudian Facebook datang ke sini berbincang tentang manuskrip ini. Manuskrip Tambuk Alam Minangkabau ini. Ya, yang diletakkan di dalam buluh dan bergulung dengan baik. Ya, bergulung dengan baik. Dan kemudian bersamaan dengan manuskrip ini diletakkan surat pengenalannya sekali. Surat itu sangat penting sekali, langkah pengenalannya. Jika mengikut kertas ini banyak penulisan bawah daripada 1830 yang menggunakan kertas seperti manuskrip ini. Ia juga ada menyebut beberapa kerajaan yang penting di alam Melayu, ya, di alam Melayu, tuan-tuan dan puan-puan. Manuskrip Tambuk Alam Minangkabau ini dipunyai oleh Encik Khairuddin Haji Hudri, yang pengkaji kenal melalui email. Emailnya telah pengkaji jawab dan menghubungi melalui panggilan telefon dan sempat berbincang sepintas lalu tentang manuskrip tersebut. Pengkaji telah bertemu dengan Encik Hudri, Encik Khairuddin Hudri di Pejabat Atma, ya, dan mewujudkan perbincangan lanjut, ya, dan dibantu oleh Encik Bazri Mokhtar untuk memeriksa manuskrip ini, dan akhirnya berlaku soal jawab untuk mengenali manuskrip ini dengan lebih lanjut lagi. Asalnya manuskrip Tambuk Alam Minangkabau ini dipunyai oleh Haji Hudri Haji Tahir, iaitu ayahandanya, iaitu ayah kepada Encik Khairuddin yang masa kecilnya telah dihantar ke Al-Junaid, Singapura untuk menyelamatkan diri dari ancaman Belanda pada masa tersebut. Kampung asalnya adalah di Sibolga, Sibolga, dan keturunannya ada yang berasal daripada Pariaman dan Bangkahulu. Dan dalam kiraan manuskrip ini asalnya dari keturunannya sendiri. Datuk Hitam dari keturunannya pernah menjadi penguasa di Sibolga. Sibolga ini, tuan-tuan dan puan, letaknya adalah di Aceh. Haji Hudri ketika berumur 18 tahun telah dicari oleh Belanda untuk menjadi penguasa di suatu jabatan di Sibolga. Demi keselamatan beliau, beliau mengikut Syekh Ibrahim Samanhudi ke Pahang atas jemputan Sultan Abu Bakar. Syekh Saman telah dilantik menjadi pengetua kuliah di Abu Bakar dan Haji Hudri menjadi guru kanan serta penterjemahnya. Jadi kesimpulannya di sini, saya tidak membacakan lebih lanjut lagi. Kesimpulannya untuk peringkat awal ini, maknanya bahan ini adalah bahan yang sahih, yang diwarisi secara turun-temurun oleh Encik Khairuddin, yang ada dalam pegangannya sebilah keris dan ada lagi beberapa peralatan pusaka yang lain. Tuan-tuan dan puan boleh lihat di situ butiran yang dikaji dalam tambu tersebut. Dan diceritakan juga dalam manuskrip ini, ya, muka surat 5 dan 8 misalnya, ada diceritakan bahawa Iskandar Zulkarnain berkahwin dengan puteri Rohum, melahirkan 3 orang putera, iaitu Maharaja Dipang yang mentadbir di China, Maharaja Alif yang mentadbir di sebelah Rom di kawasan Eropah, dan Maharaja Diraja yang mentadbir di sebelah tanah Jawi, ya, iaitu di sebelah Sumatera, di sebelah alam Melayu itu sendiri. Dan kemudian pada ketika itu beliau diiringi oleh ramai pengikut yang cukup hebat, ya, antaranya ialah kalau dalam tulisan manuskrip kata anjing mu'alim. Kalau kita lihat sifat anjing ini kan taat. Tetapi saya analisis lagi, ada beberapa sumber yang saya perolehi adalah ianya datang daripada Han Jiang Mu'alim, iaitu seorang panglima, pahlawan, orang yang alim, orang yang hebat, ya, daripada wilayah Han Jiang, China. Ya, Han Jiang, China. Itu yang saya kata tadi, kita perlu mahir dari segi memahami lambang-lambang. Harimau Champa yang datang daripada kawasan Champa. Kambing hutan, yang ini juga yang mahir dari segi hutan. Kucing Siam, yang iaitu pahlawan yang asalnya daripada Siam, ya, daripada Siam. Semuanya itu adalah lambang, kiasan. Ianya bukan binatang, tetapi adalah manusia. Apabila kapalnya terdampar di satu tempat di Gunung Merapi,
Maka keempat-empat orang ini berjaya membaiki kapal tersebut dan ia telah berkahwin ya dengan anak-anak ataupun putri-putri kepada Maharaja Diraja tadi, tuan-tuan dan puan. Jadi akhirnya Maharaja Diraja ya, kemudian kambing hutan tadi, ya salah seorang daripada pemimpinnya pergi ke 50 kota. Daripada 50 kota, 9 daripada suku atau luak tersebut ya pergi ke Negeri Sembilan, iaitu antara sukunya suku Sari Lamak, suku Samalenggang, suku Tiga Batu dan banyak lagi. Ada 9 semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, dan semuanya datang ke belah Negeri Sembilan. Ada satu isu yang ditimbulkan di sini, bahawa sama ada hijrah atau merantau orang Minangkabau tadi. Saya nak jawab di sini bahawa orang Minangkabau tadi bukan hijrah, tetapi saya lebih suka menggunakan istilah Negeri Sembilan sendiri, iaitu dekat-dekat dengan merantau. Maksudnya beranggoh. Maknanya dia datang, dia bergerak ke Negeri Sembilan. Dia bergerak ke Negeri Sembilan ya, kerana asalnya sudah ada orang Minangkabau yang asal di situ. Maka dia bergerak di situ atas dasar mencari ilmu, berdagang, berniaga, menyebarkan ilmu dan sebagainya. Dan cukup masa mereka balik. Sebab itulah timbulnya keretau medang di hulu, babuah babungo balum, merantaulah bujang dahulu, di kampung berguna balun. Maknanya berbuah. Maknanya di rantau dia sudah berjaya. Ya, dia sudah berjaya. Maknanya itu yang dikatakan berbuah. Jadi maknanya di kampung berguna belum. Ilmunya, hartanya, wang ringgitnya nak dibawa balik ke Minangkabau. Sebab itu saya kata dia berangguh buat sementara di sesuatu tempat dan dia akan balik semula. Tetapi orang hari ini lebih suka menggunakan istilah merantau. Sebab semuanya itu adalah satu daratan yang dipanggil sebagai pentas Sunda pada ketika dahulu. Adat berangguh atau merantau ini yang biasa orang gunakan sudah bermula sejak zaman Datuk Pepatih Sebatang. Ya, Datuk Pepatih Sebatang. Saya analisis ya tambu-tambu manuskrip lama. 1831 ke atas Datuk Pepatih Nan Sebatang. 1830 ke belakang dia adalah Datuk Pepatih Sebatang. Ini yang saya analisis dalam manuskrip ini yang saya jumpa. Jadi maknanya manuskrip ini adalah manuskrip awal, manuskrip lama. Ya, sebab kalau kita lihat dari segi undang-undang adat dan adat yang ada di negara kita terbagi kepada dua. Pertama, adat ataupun undang-undang adat Melayu yang berdasarkan kepada hukum kanun Melaka, undang-undang Laut Melaka. Dan kemudian yang kedua adalah adat Minangkabau, undang-undang adat Minangkabau. Dalamnya ada adat Pepatih dan adat Temenggung. Temenggung dan Pepatih ini saling bergabung, saling perlu memerlukan. Ya, dia cuma ada di Negeri Sembilan dan Nanning. Contoh kalau di Negeri Sembilan yang ada percampuran Temenggung dan Pepatih di luar lingkungan, lingkungan Seri Melanti misalnya. Dan kemudian ada juga yang berpecah di luar, yang bernaung di bawah ke bawah Duli Tuanku. Itu yang saya nak jelaskan. Kalau di Pahang, kenapa pula nak dikata adat Temenggung? Katalah di situ adalah adat Melayu Pahang. Di Johor, adat Melayu Johor. Dan kajian ini sudah dibuat oleh Profesor Dr. Jelani Harun melalui manuskrip dan bahan-bahan lama. Dan saya bersetuju dengan pandangan-pandangan ini, ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu lagi dalam masa yang agak singkat ini, saya nak jelaskan bahawa di Minangkabau, pemimpinnya adalah penghulu. Kalau di rantau adalah raja. Ya, penghulu itu yang lebih berkuasa.
ya, di antara luak-luak ataupun bahagian-bahagiannya. Dan kemudian di rantau itu adalah raja. Raja itu adalah simbol kalau di rantau. Dan apa yang mengangkatnya? Kalau di Negeri Sembilan, yang mengangkatnya ialah Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959. Dan pada saya lihat dalam manuskrip ini, penghulu ini kalau kita lihat, ia adalah pemerintah. Dia juga adalah bersifat raja juga yang sebenarnya. Dan kemudian dia juga bersifat ketua. Jadi maknanya kalau kita bersifat ketua, bersifat pemerintah, kita mesti ada sifat yang pertama penghulu, orang yang betul-betul mentadbir. Yang kedua pengalah namanya. Bagaimana pengalah? Dan ketiga penguluh namanya. Yang keempat pengalih namanya. Saya ada jelaskan dalam kertas kerja saya itu dan saya nak bacakan ya tambo-tambonya, teromba-terombanya yang ada dalam tulisan ini. Hakikat penghulu pemerintah atau raja, apa dia? Adam bapa kepada umat, diangkat Allah menjadi khalifah, wakil Allah di atas bumi, mandiri, melulus hukum syar'i. Ingatlah kamu wahai penghulu, kecil besar, luas kuasamu, tetapi ditanggung, disoal, dihisap, jangan di akhirat menangis beratap. Panjang lagi tuan-tuan dan puan yang ada dalam kertas yang saya tulis. Ya, kemudian taatilah mereka selagi lurus, walaupun kanak-kanak berhingus. Siapa penghulu jika ditanya? Jawablah sabda pada umatnya, barang siapa memerintah kaum, beliaulah penghulu. Dialah sayyidun. Adapun penghulu ada 4 perkara, 4 jenis, 4 cara. Pertama penghulu, kedua pengalah, ketiga penguluh, dan keempat pengalih. Dan banyak lagi lah. Ini lebih kepada sifat-sifat, ciri-ciri sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin. Dan ada juga lagi yang dijelaskan di dalam tambo ini, jihad penghulu. Ingatlah penghulu, penguasa raja, semua perkara mesyuarat bersama. Sebagai datuk bertiga bermuafakat di balai ruang panjang bermesyuarat. Datuk Ketemenggungan berserta pula, Datuk Pepatih sebatang juga. Dan panjang lagi sampai ke bawah. Dan dia lebih menjurus pada sikap, sifat sebagai seorang penghulu. Ya. Dan kemudian ada juga yang saya jumpa dalam manuskrip ini, nyawa bagi 5 perkara di selam hati insan penghulu negeri alam. Manusia hidup, manusia bernyawa, paling mulia beriman bertakwa. Hakikat hanya bangkai bernyawa, mengusung najis ke sini ke sana. Panjang lagi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kalau kita nak menjadi pemimpin ini bukan kerana dunia saja, dia juga kerana amanah kita. Ya, amanah yang nak kita bawa itu yang sebenarnya terlalu berat. Dan ini ada diceritakan di dalam manuskrip yang saya jumpa ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di Negeri Sembilan, saya kata ada 9 suku yang datang daripada Minangkabau tadi. Suku Seri Melenggang, suku Payakumbuh, suku Tiga Batu, suku Batu Belang, suku Batu Hampa, suku Tiga Nenek, suku Seri Lemak, suku Mungkal, suku Tanah Datar. Ya, dan kemudian anak Aceh daripada Aceh, anak Melaka daripada Melaka, Biduanda asal daripada Negeri Sembilan itu sendiri, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian di dalam tambo ini juga kita boleh tafsirkan tentang ya, adat itu, bahwa adat ini adalah peraturan, adat ini adalah undang-undang, adat ini adalah tata cara kehidupan. Jangan kita melihat adat ini sebagai nikah kahwin, cerai, bertunang, hantar cincin, berkhatan. Itu sebahagian daripada adat. Yang besarnya adat itu adalah peraturan yang sudah diperundangkan. Kebanyakannya adalah secara tambo. Sebab itu saya kata tambo adat. Ya. Nah, dan kemudian teromba adat misalnya. Kalau kita lihat, kalau di Negeri Sembilan, anak buah menjadikan buah pak.
Buapak menjadikan lembaga. Lembaga menjadikan pengulu atau undang. Undang menjadikan raja. Ini tambuk adat, terombah adat yang dipakai sejak daripada dahulu lagi. Dan kemudian kalau yang dalam bentuk nasihat, duduk seorang bersempit-sempitan, duduk ramai berlapang-lapangan. Kalau saya pinjam beberapa tambuk ataupun terombah Tan Sri Rais Yatim pernah diajarnya pada saya, jangan jadi geregeh kucing ke bendo, katanya. Kucing mengejar tikus, dapat dimakan tikus, sampai ke bendo dah kenyang, dia relax dan rehat di situ. Maknanya kita kena berusaha. Jangan kita usaha setakat nak dapat itu saja. Jadi cukup cantik sebenarnya. Dan kemudian tambu-tambu ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada juga dalam Undang-Undang 9 Pucuk, semuanya ada kaitan dengan raja, ada kaitan dengan penghulu, ada kaitan dengan hakim, ada kaitan dengan olahraga, ada kaitan dengan bunyi-bunyian, ada kaitan dengan keramaian, dan ada kaitan dengan sebilang apa saja perundangan kehidupan anak buah ataupun masyarakat tersebut. Ada juga undang-undang tertakluk kepada kebesaran, undang-undang tertakluk kepada manusia. Jadi ini yang saya nak jelaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, semuanya itu, cabang-cabang tambuk itu ada dipecah-pecahkan. Kalau mencuri, apa dia hukumannya? Dan ini yang paling menarik, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita rungkai, kalau kita ketengahkan, kalau kita susun semula, bukan sekadar suku, bukan sekadar hantar cincin saja. Kemudian saya nak jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan, dalam undang-undang adat di dalam tambu ini, ada yang tertakluk kepada raja, namanya tambu. Tertakluk kepada alim, orang alim ulama, dinamakan suluh bendang. Ini cantik istilah. Istilah Melayu, istilah lama, tuan-tuan dan puan. Tertakluk kepada orang banyak, dinamakan pusaka. Tertakluk kepada penghulu, dinamakan adat lembaga. Tertakluk kepada hakim, dinamakan cupak gantang. Tertakluk kepada wanita, dinamakan cupak yang tidak boleh penuh, gantang yang tidak boleh luak. Ini cukup cantik, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Pepatih dan Datuk Temenggung ini bersaudara. Jadi kenapa pula kita nak pisahkan? Ini satu lagi alasan yang saya sebut bahawa Pepatih dan Temenggung cuma ada di Negeri Sembilan dan ada di Naning sahaja. Yang lain dia tertakluk kepada adat Melayu. Yang banyak berteraskan kepada hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Apa kata datuk-datuk ini berdua katanya? Kasih itu bermacam ragamnya. Sifat kasih sayang itu penting. Pertama, kasih kepada isi negeri katanya. Maksudnya lah supaya hidup dalam rukun dan damai. Tidak berselisih dan turut-menurut. Kedua, kasih kepada negeri. Ketiga, kasih sayang kepada orang kaya. Keempat, kasih kepada orang tua-tua. Kelima, kasih kepada orang alim. Semuanya ini ada, tuan-tuan dan puan. Keenam, kasih kepada orang besar-besar. Ketujuh, kasih kepada penghulu yang benar. Kelapan, kasih kepada orang yang berbicara. Maksudnya, nasihat-nasihat orang yang baik harus disimpan dan harus dilakukan sebaik-baiknya. Sebab nasihat di dalam tambu ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dilipat selebar kuku, kalau dibentang selebar alam, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Dan kemudian ada juga diceritakan dalam ni, dalam tambu ni, jangan berdengki-dengkian, jangan hina-menghina, bertolong-tolongan, jangan bertolong-tolongan atas kerja maksiat. Keempat, jangan jadi batu api, berkelahi dan berbantah. Dan
Tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi yang saya selitkan di dalam itu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak kupas lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak lihat teras adat pepatih ini, letaknya kepada Islam, adat dan budi. 3 benda ini ditengok, digabung jalinkan, baru kita akan mendapat sesuatu jawapan. Misal kata, tuan-tuan dan puan, dalam pembahagian tanah pusaka, kita lihat dari segi Islam. Ya, dari segi Islam. Tanah itu nak diberikan kepada siapa? Ya, kepada siapa? Kalau kita lihat dari segi Islam, katanya adalah mengikut hukum faraid. Kita lihat dari segi adat. Adat pula kata tanah itu diwariskan kepada perempuan. Ya, kemudian kita lihat budinya. Budinya, tanah tersebut adalah tanah nenek moyang. Dan kemudian dibuat secara bersama-sama. Maka sudah diikrarkan tanah tersebut nak diberi kepada segala anak cucu cicit untuk mereka tanam dan mereka usahakan sampai bila-bila. Tetapi bila sampai zaman British, nak kutip cukai, tuan-tuan dan puan-puan, maka tanah tersebut dikatakan sebagai tanah warisan, diletak nama wanita. Tetapi lelaki ada kuasa di dalamnya, tuan-tuan dan puan. Ini semua tergambar dalam banyak tambu-tambu, terutama tambu-tambu yang saya lihat ini, tuan-tuan dan puan. Soalannya sekarang, kita kena merungkai bahan-bahan bukti seperti ini untuk kita bawa ke tengah supaya kita boleh menjalankan adat itu secara betul. Ya, adat itu secara betul, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian satu lagi, tuan-tuan dan puan. Dalam sistem adat pepatih ini, orang selalu berkata lelaki akan keluar sehelai sepinggang. Jadi apa lambangnya yang harus dipahami? Iaitu melalui teromba, melalui tambu. Teromba atau tambu berkata, harta bawaan kembali. Maknanya apa saja harta yang dibawa, bawalah balik. Harta carian bahagi. Harta dapatan tinggal. Suarang beragih, sekutu belah. Apa nama ini, tuan-tuan dan puan-puan? Ini yang saya kata kita kena hurai sedalam mungkin. Harta bawaan kembali, dapatan tinggal, iaitu rumah pusaka dan tanah-tanah adat tadi tidak boleh dipunyai oleh sang suami kalau ia sudah bercerai. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, wakil pihak lelaki dan wakil pihak perempuan boleh berunding. Perundingan pada ketika itu dipanggil sebagai adat bersuarang. Ini kaunseling Melayu yang pertama di dunia. Ada perbincangan. Jadi maknanya, harta dapatan tadi, kalau suami sudah repair rumah tersebut, RM100,000 sudah tertanam di situ, maka akan dibincang berapa bahagian yang patut dipulangkan kepada suami. Suami telah menanam 100 batang durian musang king. Sudah gugur dah. Jadi dibincangkan pada ketika itu. Berapa bayaran ganti rugi sepatutnya si isteri bayar kepada suami. Dan begitu juga kerbau lembu dan sebagainya. Benda-benda ini bila berbincang, bermusyawarah, bermuafakat, akhirnya timbul. Ketika bincang musyawarah tersebut, ketua adat akan sentiasa menasihati. Jangan bercerai. Ini dia. Boleh tak? Boleh tak? Dia akan nasihat juga. Sehingga satu tahap, mereka ini tidak jadi bercerai. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu cantiknya. Satu lagi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan.
orang laki-laki berkuasa pada tanah adat yang mewarisi perempuan, yang mewarisi perempuan yang berkuasa sebagai pentadbir lelaki. Jadi semuanya itu bermusyawarah untuk membuat sesuatu keputusan. Bagaimana keputusan? Sebab tanah adat itu adalah tanah suku tersebut, tanah perut tersebut, tanah kelompok tersebut, tanah penyatuan, tanah kekeluargaan, bukan tanah perpecahan, bukan tanah perbalahan. Ini kunci-kunci yang perlu kita buka, tuan-tuan dan puan-puan. Ke bukit sama kita daki, ke lurah sama kita turuni, ke laut sama kita renangi, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, banyak berumpuk, sedikit bercecah, katanya. Ini contohnya. Ini contohnya, tuan-tuan dan puan. Dalam tambu-tambu, dalam terombah, banyak kata-kata yang memberi nasihat. Banyak kata-kata yang menegur. Misalnya dalam bentuk pantun. Ke pulau ya. Ke tanjung jangan. Bergurau ya. Menyinggung jangan. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian, tuan-tuan dan puan, saya nak ambil kesempatan masa ni. Iaitu melalui lagu Ayam dan Lapeh. Lagu Ayam dan Lapeh ini, tuan-tuan dan puan-puan, asalnya adalah teromba ataupun tambo dinyanyikan oleh arwah Eli Kasim rasanya. Baru lagi meninggal. Ini asalnya adalah tambo, teromba yang mengisahkan tentang perjalanan Datuk Pepatih Sebatang dari tanah Minangkabau, berjalan daripada satu tempat ke satu tempat bersama dengan orang-orangnya sampai ke Naning, Melaka. Ya, dan kemudian berjumpa dengan masyarakat Minangkabau yang ada di situ. Ini saya katakan bahawa merantau awal dulu yang sebenarnya. Bila sampai ke sana, dia melihat bagaimana kehidupan masyarakat Minangkabau di situ. Kemudian dibawa balik semula. Datang kali yang kedua, baru timbul hukum hakam adat Pepatih dan adat Ketemenggungan yang ada di situ. Apa lagunya? Luruhlah jalan Payakumbuh, babelok jalan kayu jati, di mahati indak karusuh, ayam dan lapeh. Oi, ayam dan lapeh. Tunjuk bakat sikit ya, tuan-tuan dan puan. Jadi ini tambo, teromba namanya. Bila saya tanya orang, dia menyanyi apa maksudnya. Orang Minang kata apa maksudnya. Dia tak tahu. Ayam itu bukan ayam. Ini adalah dua orang puteri Datuk Pepatih Sebatang yang menyeberang ke Naning dan kemudian ke Negeri Sembilan pada ketika itu. Mendaki jalan pandai sikit, menurun jalan kabiaro, di mahati indak kamaupe, awak tak kicau. Oi, ayam dan lapeh. Siko capang, siko cape, siko tabang, siko lapeh, tabang juo nan karimbo, ailah malang juo. Mana dugaan pada ketika itu. Pagaruyung aja batu sangka, tampek mendaki de orang baso, orang bosa, orang-orang besar. Duduk tamanung tiuk sabantah, takkan nang juo. Dan sangkola nasi tuai, kiranya tak tumpah kuah gulai, awak ke pasar alahai usai. Oi lah malang dan oi, ayam dan lapeh. Oi, ayam dan lapeh. Itu contoh ayam. Buah-buah petang ni, tuan-tuan dan puan, takut mengantuk. Jadi, tuan-tuan dan puan, saya nak rumuskan bahawa tuan-tuan dan puan,
kalau kajian tentang adat, budaya dan sejarah Negeri Sembilan ini, kebanyakan yang berlaku adalah kod atas kod, petik atas petik hingga melahirkan sarjana, PhD, ya, dan akhirnya yang lahir sebagai sarjana, yang lahir pada PhD tidak muncul dalam masyarakat untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah tanah terbiar, rumah terbiar, masalah-masalah adat dan macam-macam lagi. Jadi ini yang saya katakan bahawa kalau kita nak melahirkan sarjana, melahirkan PhD, kita perlukan sarjana dan PhD yang merungkai manuskrip lama, tambur lama. Contohnya tambur loyang ini yang tidak pernah orang usai dan orang kaji untuk kita ketengahkan. Dan banyak lagi tambur-tambur yang lain yang ada kaitan dengan raja-raja, penghulu, lembaga, adat dan juga rakyat jelata. Ini yang perlu kita kumpulkan. Ini yang perlu kita ketengahkan. Ya, jadi kalau dah boleh kita ketengahkan benda yang seperti ini, benda inilah yang sangat besar peranannya untuk membantu kerajaan negeri yang cukup sulit dalam soal kadang-kadang pelantikan pemimpin, kadang-kadang dalam soal tanah adat, kadang-kadang dalam soal rumah adat, dan kadang-kadang dalam soal pecaturan adat tersebut, tuan-tuan dan puan. Terus terang, saya katakan bahawa ya, semenjak saya terlibat dengan benda dan perkara ini, memang tidak sunyi untuk berehat, ya tuan-tuan dan puan. Saya nak jelaskan tuan-tuan dan puan, adat ini, pemimpin adat ini, ada 3 pihak. Ini selalu saya laungkan. Jangan kata pemimpin adat itu adalah pemimpin adat saja. Pemimpin adat saja yang boleh menyelesaikan masalah adat. Itu yang saya sebut dalam penghulu pengalih penghulu tadi. Yang pertama, ini dimaksudkan dalam tungku 3 sejerangan. Ya, ada tiga tungku. 1, 2, 3. Barulah periuk itu boleh dijerang dengan baik. Kalau dibuang 1, 2, dia tak boleh tegak. Apatah lagi kalau 1. Jadi mana 3 tungku tadi, yang pertama pemimpin. Maknanya termasuk pemimpin adat. Ya, pemimpin negeri ke, pemimpin negara ke. Lepas tu yang kedua, cerdik pandai. Maknanya pengkaji tadilah. Saya terlibat dari segi cerdik pandai sebab saya banyak mengkaji, saya banyak mengeluarkan bahan, saya banyak mengeluarkan buku, saya banyak mengeluarkan memberi pandangan. Yang akhir sekali adalah gulungan agama. Ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai tali 3 sepilinan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, berkelok jalan kedai banyak kuini, segala yang elok bawalah balik, segala yang buruk tinggalkan di sini. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada moderator. Baiklah, terima kasih yang bahagia Prof. Prof, di sini ada satu soalan di mana daripada Cik Muhammad bin Abdul Razak bertanya kan, apakah maksud rangkap Minangkabau ini terkurung biar di luar, terhimpit biar di atas? Mohon penjelasan Prof. Ya. Baik. Kalau kita lihat, terkurung biar di luar, terhimpit biar di atas. Orang selalu main-mainkan bahawa ini adalah putar belit orang Minangkabau. Saya bukan melihat begitu. Saya melihat di sini adalah kepintaran. Ya, kepintaran orang Minangkabau itu sendiri apabila melayari kehidupan. Ya, apabila melayari kehidupan. Kalau di Negeri Sembilan, kalau kita lihat bentuk rumah bumbung panjang di Negeri Sembilan itu, kalau daripada hujung ke hujung, maknanya kelahiran dan dugaan-dugaan hidup. Maknanya begitu hebatnya orang Minangkabau melayari, menghadapi dugaan-dugaan hidup ini. Semasa saya di Tanjung Malim,
ya, saya membuat kajian pasar-pasar malam. Ya, beberapa hari sebelumnya saya lihat ya, ramai peniaga-peniaga buah orang Minangkabau dan peniaga Cina. Saya bukan resis. Saya nak bercerita apa yang berlaku. Asalnya ada 10 peniaga Cina dan lainnya adalah peniaga Minangkabau. Biasalah seringgit ampek di dalam buang tak pacah terampai berdarah itu biasa. Dan kemudian minggu yang berikutnya saya lihat tinggal 5 orang. Minggu yang berikutnya saya tengok lihat peniaga Cina tinggal 2 orang. Minggu yang berikutnya tinggal seorang. Saya tanya, uncle, apa sudah jadi? Oh, cikgu banyak susah. Ini orang kalau saya jual apple hijau 10 biji RM5, dia boleh jual ya, 15 biji RM5. 15 biji RM5. Memang gulung tikar orang. Ini apa kuncinya? Musyawarah, muafakat, satu hati. Sebab orang Minangkabau ini adat bernegeri, negeri pertahankan. Adat bersuku, suku pertahankan. Adat berbangsa, bangsa pertahankan. Adat berpemimpin, pemimpin pertahankan. Yang ini yang perlu kita perkokohkan semula. Nilai-nilai ini ya untuk kehebatan negara kita. Sebab pilih-pilih tempat menjadi pertama teluk kedua pantai. Pilih-pilih pemimpin terpuji pertama elok kedua pandai. Jadi maknanya saya merumuskan semua ini adalah bijaksana. Itu rumusan saya. Ya, sekian. Baiklah, ada lagi persoalan yang ingin diajukan kepada Prof? Kita bukakan lagi soalan jika ada yang ingin bertanya secara langsung sekarang ini sebelum kita menutup ruangan soal jawab dan ke acara seterusnya. Baik, satu lagi saya nak sebut di sini sebenarnya. Sebelah pagi tadi saya bertemu dengan Tan Sri Rais Yatim untuk meneruskan agenda-agenda adat pepatih dan adat-adat Melayu. Apa program-program yang akan kita buat. Dan saya pun akan berbincang dengan pengarah nanti. Ada beberapa banyak program dengan Tan Sri. Dan saya sendiri pun terlibat, saya dah tubuhkan Kampung Raja Teromba, Telapak Warisan Ulu Gacung, tuan-tuan dan puan. Saya dah keluarkan dalam Facebook. Kalau tuan-tuan dan puan mampu untuk datang ke Kuala Pilah, free of charge saya mengajar kuliah ini setiap minggu. Dipersilakan. Baiklah, satu perkongsian yang menarik. Terima kasih kepada yang mengajukan soalan tadi. Dan ribuan terima kasih juga diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya, Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin di atas perkongsian sebentar tadi. Saya ingin juga membuka di sini nak bersama dengan Prof. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Jadi begitulah yang boleh disimpulkan berkenaan dengan perkongsian puisi tradisional pepatah petitih dalam mengenali adat pepatih melalui Tambur Alam Minangkabau. Jadi kajian ini telah dijadikan panduan yang terbaik kepada pengamal adat pepatih dan adat Temenggung untuk dibudayakan secara terbaik. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya, Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin di atas pembentangan kertas kerja beliau sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita ke acara seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan beberapa montaj video berkenaan dengan konservasi Jabatan Muzium Malaysia, penyelidikan busana masyarakat orang asli, program signature Jabatan Muzium Malaysia, serta dua pameran yang kini sedang berlangsung di Jabatan Muzium Malaysia, iaitu pameran keajaiban taksidemi kehidupan abadi dan pameran kuasa emas. Sama-sama kita saksikan.
Asli merupakan salah satu entiti masyarakat Malaysia yang tinggal di Semenanjung. Masyarakat orang asli memiliki budaya, adat resam dan kepercayaan tersendiri. Busana tradisi mereka adalah pakaian yang dihasilkan daripada kulit kayu. Kemahiran memproses baju daripada kulit kayu dimiliki oleh salah satu suku etnik masyarakat orang asli yang dikenali sebagai suku kaum Semai. Penyelidikan ini dijalankan dalam kalangan suku kaum Semai yang menjalani kehidupan berhampiran sungai di daerah Gombak, Selangor. Baju kulit kayu ini lazimnya dipakai sewaktu upacara adat atau majlis keramaian seperti perkahwinan, persembahan tarian sewang dan hari moyang. Keunikan budaya masyarakat orang asli sangat menarik perhatian kerana keakraban kehidupan mereka dengan alam semula jadi. Program Signature Jabatan Muzium Malaysia atau JMM merupakan program-program tahunan berskala besar yang menjadi produk utama JMM. Setiap tahun, program-program ini mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Setiap satunya menampilkan keunikan tersendiri menerusi pelbagai aktiviti berteraskan elemen sejarah dan budaya negara.
menyukai sejarah dan budaya negara dan rasai sendiri kemeriahannya bersama kami. Untuk keterangan lanjut, sila layari laman Sensawang www.gmm.gov.my. Muzium kita, tamadun kita. Hadirin yang dihormati sekalian, pergi ke kota membeli selasih. Sayang si dara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih. Sulamkan mesra, satukan jiwa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, bagi menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Kamarul Bahrin bin Kasim, Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Yang Berusaha Prof. Dia Dr. Asyari Muhammad, Timbalan Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, ATMA UKM, merangkap pengurusi bersama Jabatan Kuasa Penganjur, Pegawai Kanan Jabatan Muzium Malaysia, Pegawai Kanan Universiti Kebangsaan Malaysia, barisan pembentang kertas, tamu jemputan, para peserta seminar, serta hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama secara maya dalam seminar kebangsaan Alam dan Tamadun Melayu yang bertemakan memperkasakan warisan, sejarah, adat dan jati diri tamadun bangsa. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Muzium Malaysia atas kepercayaan yang diberikan selama ini kepada UKM umumnya dan kepada ATMA khususnya untuk berkolaborasi dalam pelbagai aktiviti perkongsian pintar seumpama ini. Dengan kolaborasi yang terjalin antara UKM dengan Muzium Adat, Jabatan Muzium Malaysia, pasti perkongsian pintar ini akan lebih memberikan impak yang jelas. Sebagai tanda komitmen kami dalam menyahut intipati dasar kebudayaan negara yang baru dilancarkan, yang secara khusus merencanakan segenap pembangunan seni, budaya dan warisan negara, ATMA UKM dan Muzium Adat GMM berinisiatif untuk mendedahkan masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan dan warisan. Hal ini penting untuk memperkasakan budaya tamadun bangsa dan negara sebagai mangkin sosioekonomi keluarga Malaysia. Jati diri masyarakat perlu dibina berlandaskan acuan kebangsaan bagi menguatkan asas kebudayaan kebangsaan menerusi penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya. Inilah peranan kami sebagai Universiti Watan yang pada dasarnya ditubuhkan atas hasrat rakyat dan negara.
Dengan demikian, penganjuran seminar ini merupakan platform yang tepat untuk memperkasakan seni budaya warisan alam dan tamadun Melayu. Sekali lagi kami di UKM, di Atma khususnya sangat berbesar hati dengan iltizam pihak Jabatan Muzium Malaysia dan atas peluang kerjasama yang diberikan. Semoga kerjasama ini akan terus berlangsung dan akan lebih erat pada masa hadapan. Sekali lagi tahniah pada semua anggota jawatan kuasa penganjur, warisan pembentang kertas dan para peserta yang budiman. Daun sirih uratnya selari, Karawang Puan tempawan suasa. Terima kasih Daun Keladi atas sokongan dan komitmen semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof. Datuk Seri atas ucapan beliau sebentar tadi. Duduk sekawan si burung unta, tepi keramat di waktu malam. Pada mutuan kami meminta, kata azimat penutup kalam. Majlis berbesar hati menjemput Yang Berbahagia Datuk Kamarul Bahrin bin Ikasim, Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia bagi menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Yang berbahagia Datuk Wira Dr. Nozari bin Hamad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ikhwan Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Pengarah Atma UKM. Yang berbahagia Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, Pengarah Pengasas Institusi Kajian Etnik UKM selaku penyampai ucap utama. Yang saya hormati para intelektual daripada pelbagai bidang ilmu yang pakar tentang alam dan tamadun Melayu. Seterusnya saudara dan saudari yang sedang mengikuti secara langsung program Seminar Kebangsaan Alam dan Tamadun Melayu yang mana ianya telah berlangsung sejak semalam dan yang akan berakhir pada hari ini. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berada dalam seminar secara talian selama 2 hari berturut-turut. Pada khidmat saya, seminar ini amat bermakna dan syarat dengan ilmu serta input-input terbaru khususnya tentang alam dan tamadun Melayu. Saya secara peribadi ingin merakamkan 1000 penghargaan kepada para pembentang kertas kerja di sepanjang seminar ini yang berlangsung selama 2 hari. Apa yang saya hasratkan ialah semoga seminar ini akan menjadi satu titik tolak untuk kita bersama-sama memartabatkan sejarah dan kebudayaan warisan bangsa kita ke arah yang lebih gemilang. Saya sememangnya mengharapkan seminar ini akan mencapai kejayaan sebagaimana yang disasarkan. Justru kehadiran saudara dan saudari meskipun secara dalam talian merupakan satu keterlibatan yang cukup meyakinkan. Komitmen dan penglibatan para sarjana dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan alam dan tamadun Melayu merupakan satu usaha yang sangat terpuji. Hakikat ini menunjukkan bahawa kebudayaan dan tamadun Melayu itu telah dikaji, sedang dikaji dan terus dikaji sebagai sebahagian daripada peradaban besar dunia. Saudara dan saudari yang saya hormati, alam dan tamadun Melayu itu mempunyai terasnya yang tersendiri sebagai satu yang tunggal bersebati antara fizikal dan jiwanya. Pengaruh jiwa dan pemikiran itu menjadikan alam dan tamadun Melayu luas tersebar dalam suku bangsanya yang pelbagai dan tersebar di daerah kepulauan dengan pelbagai imej, sosial budaya dan anutan kepercayaan. Saya berpandangan seminar selama 2 hari ini banyak membantu kita memahami hasil kerja dan perkembangan pemikiran masing-masing. Kali ini kita agak bertuah kerana mendapat banyak maklumat tentang alam Melayu dari pelbagai lapangan bidang ilmu. Berdasarkan pembentangan kertas kerja yang disampaikan oleh para sarjana, ternyata dunia Melayu boleh dilihat dari pelbagai perspektif. Ini termasuklah dari sudut sejarah, bahasa, ekonomi, politik, antropologi serta sains. Jadi tidak heranlah mengapa masyarakat barat begitu berminat untuk mengambil tahu dan membongkar khazanah intelektual yang tersembunyi dalam dunia Melayu.
Meskipun ada kalanya sebahagian penyelidik bersifat berat sebelah dan etnosentrism, namun dalam masa yang sama mereka masih mengkagumi kehebatan tamadun di rantau ini. Saya percaya dengan iltizam dan semangat yang jitu, segala keseluruhan kajian yang telah dihasilkan atau pengkajian yang akan dilakukan pasti menambahkan lagi keyakinan dunia tentang warisan dan arah masa hadapan tamadun Melayu. Saudara dan saudari yang saya hormati, di sini saya juga ingin menyatakan bahawa salah satu objektif utama seminar ini diadakan adalah untuk mengupas konsep sejarah kebudayaan, warisan dan adat yang menjadi tunggak utama kepada pembentukan semangat kenegaraan Malaysia. Sesungguhnya konsep-konsep inilah sering berlegar dalam ruang lingkup alam dan tamadun Melayu, khususnya dalam konteks Malaysia dan dunia Melayu umumnya. Seiring dengan itu juga, seminar ini dilihat sebagai wadah untuk mencernakan dan menterjemahkan hasrat kerajaan melalui agensi Jabatan Muzium Malaysia dan juga induknya MOTEK kepada satu dasar baru yang menggantikan dasar kebudayaan kebangsaan yang kini dikenali sebagai Dasar Kebudayaan Nasional ataupun DAKEN 2021. Saya percaya dengan berteraskan tiang seri dari Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971, DAKEN mampu membawa alam dan tamadun Melayu dengan lebih terbuka di peringkat global, sejajar dengan apa yang dihasratkan dalam 7 teras utamanya berkaitan dengan pelaksanaan seni, budaya dan warisan pada masa hadapan di mana ia merangkumi budaya nilai tinggi, keharmonian masyarakat, pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya, pembangunan dan pengembangan budaya, pemekasaan budaya, penjanaan ekonomi kebudayaan dan kecemerlangan budaya. Bangsa Melayu di Malaysia hanyalah merupakan salah satu bangsa serumpun dengan warisan dan teras kebudayaannya diperkukuh dalam konsep pembinaan negara Malaysia yang bersatu padu di bawah perlembagaan negara. Pada hemat saya, kebudayaan, alam dan tamadun Melayu harus dilihat dari perspektif dan strateginya yang luas supaya sempitnya kefahaman dan kesedaran dapat dikurangkan atau dikikis sama sekali. Bangsa serumpun Melayu itu haruslah dilihat dalam konteksnya yang luas supaya kesatuan daerah dan jiwanya benar-benar dapat dirasakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, suka saya nyatakan adalah tidak keterlaluan sekiranya pada masa-masa yang akan datang kita boleh menumpukan juga kepada kerjasama serantau dan antarabangsa. Negara-negara yang menjadi pewaris kebudayaan dan tamadun Melayu harus memainkan peranan bersama, menjalinkan usaha, kesepakatan dan kerjasama intelektual secara bersama. Oleh itu, perlu bagi kita melahirkan satu suasana yang dapat menjalinkan kerjasama antara negara-negara dunia tanpa mengira ideologi politik, sistem ekonomi dan kebudayaannya. Dalam keadaan dunia yang menjadi kian kecil kerana teknologi dan komunikasinya, maka kerjasama antarabangsa bukanlah lagi merupakan satu perkara yang sukar. Menerusi seminar ini, saya kira sedikit sebanyak telah berjaya membincangkan beberapa aspek utama tentang alam dan tamadun Melayu. Dan seminar ini juga dilihat berjaya menggabungkan para sarjana dalam pelbagai disiplin ilmu seperti bahasa dan sastra, sejarah, antropologi, sosiologi, sains politik, teknologi, ekonomi dan yang lainnya. Maknanya, seminar ini telah dapat mengumpulkan sarjana, cerdik pandai dan pakar-pakar dalam pelbagai disiplin ilmu. Ini merupakan satu lambang daripada wadah yang sebenarnya luas dan kita tidak lagi berkumpul dalam kumpulan sendiri. Di atas sifat itu juga, kerjasama antarabangsa boleh diperoleh apabila pengkajian mula berkembang luas. Dengan bahan yang terkumpul itu, maka dapatlah kita menyebar luas dan seterusnya mengekalkan kesinambungan budaya dan warisan alam Melayu. Kalaulah sifatnya juga sebagai muzium, maka pelbagai galeri yang menunjukkan tamadun Melayu dapat dipamerkan merangkumi etnografi, kesenian, artifak sejarah yang mewakili suku bangsa yang alamnya luas, terkumpul dan terpusat di suatu tempat. Dan ingin juga saya nyatakan di sini bahawa Jabatan Muzium Malaysia telah pun menggerakkan usaha tersebut melalui penubuhan Muzium Etnologi Dunia Melayu hampir 20 tahun yang lepas. Saudara dan saudari yang saya hormati, akhirnya dengan rasa bangga dan terima kasih serta penghargaan yang mendalam kepada para sarjana, pihak UKM khususnya
Institut Alam dan Tamadun Melayu, pihak Motek serta saudara dan saudari, saya mengharapkan seminar yang seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Sambutan yang baik serta sokongan dan dukungan secara menyeluruh dari pelbagai pihak ini telah dapat menjadikan seminar yang kita adakan ini dapat mencapai matlamat seperti mana yang disasarkan. Dengan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan seminar ini, maka saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya menutup seminar kebangsaan Alam dan Tamadun Melayu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' atas ucapan penutupan sebentar tadi. Hadirin sekalian, program seminar kebangsaan alam dan tamadun Melayu memperkasa warisan sejarah, adat dan jati diri tamadun bangsa akan melabuhkan tirainya setelah berlangsung dari 9 hingga 10 November 2021. InsyaAllah pada tahun yang akan datang, seminar yang sama akan berlangsung lagi buat tatapan anda semua. Mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang penilaian di ruangan chat sebelum meninggalkan program dan e-sijil akan dihantar melalui email kepada yang telah mengisi. Tuan-tuan dan puan-puan juga, kami ingin menghebahkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh juga melayari Facebook Jabatan Muzium Malaysia untuk mengetahui informasi permuziuman di bawah Jabatan Muzium Malaysia. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada para pembentang kertas kerja, para peserta seminar dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, khususnya kerjasama pintar di antara Muzium Adat, Jabatan Muzium Malaysia bersama Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya mewakili urus setia iaitu JMM dan UKM. Memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang mengacarakan program seminar ini. Semoga berjumpa di lain masa. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Alhamdulillah.